Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil Al-Muqri' Ustaz Zuhairi, yang tadi kita sembahyang tadi itu dengan bacaan yang sedap, khusyuk rasanya. Itulah sahabat saya Ustaz Zuhairi, sahabat lama saya yang diraikan, yang berusaha, Tan Sri Said Zainal, Nazir Masjid Al-Falah USJ 9 serta barisan pentadbir dan ahli jawatan kuasa masjid, dan tak lupa juga kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur sana. Ibu-ibu di belakang sana macam mana? Saya dengar suara bapak-bapak. Bagaimana ibu-ibu sana, sihat ya? Mengangguk tu okey lah tu. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni saya tak ceramah, lega sikit. Biasa saya sampaikan ceramah, kita nak sampaikan poin-poin penting berkaitan dengan fakta agama untuk kita sampaikan tentang agama kita. Tapi hari ini saya lega sikit. Hari ini saya bukan ceramah. Hari ini saya hanya melontarkan soalan. Ya, so panel-panel kita yang berhormat yang akan menjawab soalan-soalan ini untuk kita kongsikan faedah bersama tuan-tuan, yang mana pada malam ini insya-Allah kita menyambut awal Muharram, satu detik yang cukup boleh dikatakan sangat memberi erti kepada kita, yang mana tuan-tuan bak kata biasa kita dengar satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini bukan pantun tuan-tuan, ini lirik lagu Ma'al Hijrah. Ya, tapi sengaja saya tak nyanyi kan, sebab tak reti menyanyi, jadi tak berapa sedap lah nak nyanyi sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak bawa satu tajuk yang cukup penting, yang mana kita meraihkan hijrah ini merupakan satu permulaan tahun baru bagi umat Islam, iaitu pada hari ini ataupun hampir 2 hari kita sudah melalui tempoh tahun yang baru 1445. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan rezeki kita, dan kita melalui hijrah yang baru, yang mana tahun hijrah ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu detik yang kita lihat angka 1445, iaitu 1445 merupakan tempoh yang begitu lama peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan detik permulaan perjuangan Islam seperti mana disebutkan dalam lirik lagu Ma'al Hijrah yang biasa kita dengar semenjak daripada kecil sampai besar. Itulah lagu kita dengar. Jadi sehingga ia merupakan detik permulaan perjuangan Islam, sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadikan hijrah Nabi merupakan tahun pertama Islam, yang mana sebelum ini umat Islam tak ada tahun. Tahun bila? Saya lahir tahun berapa? 1976. Anda lahir tahun berapa? Zaman dulu tak ada. Lahir bila? Tahun gajah. Lahir bila? Tahun banjir. Tak ada tahun. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kita kena ada tahun. Bangsa Rom ada tahun, bangsa Parsi ada tahun, umat Islam tak ada tahun. Jadi dipilihlah
semenjak hijrah Nabi SAW, disitulah permulaannya tahun Islam. Jadi kita ada tahun, alhamdulillah, sampai sekarang 1445. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar juga memilih bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Sebab apa? Sebab bulan itu manusia ataupun masyarakat ketika itu baru habis musim haji. So baru habis musim haji, bulan yang sangat mulia dengan ibadah dan sebagainya, maka sesuailah letak Muharram pada bulan yang pertama. Pada hakikatnya Nabi SAW memulakan hijrah pada bulan Rabiul Awal. Baik, jadi saya terlupa nak mengalu-alukan kedatangan dua ahli panel kita yang terhormat, yang saya sebutkan bahawa kedua-duanya tuan guru saya dan tuan guru kepada anda sekalian, yang mana alhamdulillah dengan kesempatan yang ada ini saya ingin memberi pengenalan ringkas mengenai panel-panel kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya, sebab dua-dua sebelah kiri, kanan tak ada. Jadi yang di bahagian tengah, saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan yang saya rasa tuan-tuan kenal dan mengenali beliau. Beliau adalah Sahibus Samahah, Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Dan beliau juga, kalau kita lihat, sebelum menjadi Mufti Wilayah, beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Melaya dan kini menjawat jawatan Mufti. Dan beliau juga merupakan ahli Dewan Ulama Kelantan juga, ataupun dalam istilah lain AJK, fatwa untuk memutuskan, membantu saya bersama Datuk Mufti untuk menjelaskan fatwa dan sebagainya. Ya, jadi alhamdulillah kita rasa beruntung sebab adanya Sahibul Samahah Datuk Mufti untuk kita sama-sama dengar dan ambil faedah tentang isu berkaitan dengan hal ehwal hijrah pada malam ini. Dan satu lagi panel yang saya nak perkenalkan pada malam ini, tuan-tuan, di hujung sana, juga di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Al-Ustaz Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Hafiz Mahyadin, iaitu merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM. Alhamdulillah, jadi kita beruntung pada malam ini ada dua insan yang boleh dikatakan ilmuwan yang sangat hebat. Ya, walaupun Dr. Hafiz bukan mufti, tetapi beliau adalah ahli jawatan kuasa fatwa dua negeri. Dua negeri beliau tapau. Pertama Kedah dan kedua Pulau Pinang. Jadi di hadapan kita ni tuan-tuan, insya-Allah kita rasa orang yang paling layak sekali sebenarnya untuk kita mendapatkan pencerahan hukum ataupun fatwa ataupun apa-apa saja berkaitan dengan pencerahan agama kita, kerana di hadapan kita ini adalah panel yang mempunyai otoriti dan kelayakan. Apatah lagi pada malam ini orang yang paling layak sekali untuk memberi faedah ataupun nasihat yang cukup baik bersempena perhimpunan kita pada malam ini, iaitu tajuk Hijrah Menginsafi Kesalahan. Ini tajuk kita nak bincang pada hari ini. Jadi saya rasa saya tanpa perlu membuang masa, saya nak terus kepada panel pertama kita, Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, iaitu soalan pertama Datuk. Ini pusingan pertama Datuk, kita ada 3 pusingan. Baik, pusingan pertama kita akan ajukan soalan kepada kedua-dua panel kita, dan kita masuk kepada pusingan yang kedua. Dan pusingan ketiga, insya-Allah kalau ada masa kita akan beri laluan kepada sesiapa nak mengajukan soalan, dan kita akan tutup dengan penggulungan daripada kedua-dua ahli panel kita. Baik, Datuk yang dirahmati sekalian, saya bersama Datuk mengenai ma'al hijrah yang kita raikan setiap tahun, dia amat sinonim dengan konsep pembersihan jiwa, ya, dan diri daripada segala dosa dan kemungkaran, yang mana ianya berpandukan hadis Nabi SAW yang bermaksud orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada dosa dan kemungkaran Allah Subhanahu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna hijrah itu kita beralih kepada perkara yang lebih baik. Jadi di sini berminat untuk saya minta kepada Datuk mohon jelaskan tentang pembahagian apa itu hijrah dan apakah pembahagian hijrah, dan apakah cara yang terbaik yang diperkenalkan oleh syarak, iaitu penghijrahan yang terbaik, iaitu membawa diri kita, iaitu membawa penghayatan ma'al hijrah yang terbaik dalam jiwa kita. Baik, silakan Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara Dr. Syed Syahrizan Syed Muhammad yang saya kasihi dan hormati, Tan Sri Syed Zainal, pengerusi Masjid Al-Falah, yang juga kami bersama dalam ahli majlis Mawid, rakan panelis saya dan rakan baik saya, Dr. Muhammad Hafiz Mahyuddin, Datuk Datin, ahli-ahli jemaah yang saya kasih sekalian. Pertamanya sedikit pembetulan kepada yang disebut oleh Dr. Syed Syahrizan tadi, yang part Musi Melaya itu confirm betul. Yang Kelantan itu sudah berakhir semenjak tahun 2020 bila saya dilantik sebagai mufti. Jadi macam ada konflik lah kalau saya masih berada di dalam fatwa di Kelantan. Tapi saya di Kelantan itu dalam Jabatan Fatwa Kelantan lebih kurang hampir 10 tahun juga lah, mendapat bimbingan daripada Sahabat Samah Mufti Kelantan. Kita sambut Ma'al Hijrah hari ini. Tadi di PWTC ada sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, dan dua tokoh telah dianugerahkan dengan tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan. Satu dalam negeri, Datuk Munir Yaakob, dan yang kedua Syekh Al-Alamah Abu Bakar daripada Grand Mufti India. Jadi sambutan Ma'al Hijrah yang sentiasa kita lakukan setiap tahun bagi memperingati peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan juga sebenarnya perjalanan umat Islam ini. Kalau kita kira dengan perjalanan umat Islam bermula dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, dan sehinggalah kepada hari ini, peristiwa hijrah itu satu peristiwa yang sangat besar dan sangat penting untuk kita ingati dan hayati. Kerana peristiwa hijrah ini terkandung dalamnya beberapa pengajaran peristiwa yang kalau boleh saya simpulkan, dia mengandungi 3 perkara asas dalam agama kita. Untuk huraian panjang-panjang kita tak cukup masa. Yang pertama, dalam sekitar peristiwa hijrah itu ada elemen-elemen keimanan, akidah. Ada elemen yang berkait dengan kemanusiaan dalam peristiwa itu, dan ada elemen yang berkait dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen yang pertama itu yang berkait dengan akidah. Peristiwa hijrah ini untuk menyelamatkan akidah. Apabila suasana di Mekah tidak lagi membolehkan untuk orang Islam bergerak dan beramal dengan agamanya, maka diizinkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berhijrah mencari tempat baru yang bermula dengan Habasyah, kemudian Taif dan sebagainya, kemudian akhirnya ke Madinah. Di sepanjang peristiwa itu, saya nak hurai dari sudut akidah dulu. Kita belajar satunya tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepanjang perjalanan berkenaan. Pergantungan yang tinggi oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, penuh keyakinan bahawa mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah. Dan yang keduanya, pergantungan itu tidak semata-mata pergantungan, tapi diajar kepada kita untuk
berusaha mengambil segala sebab dan musabab bagi menjayakan sesuatu perkara. Mission untuk sampai ke Madinah itu satu misi besar, perjalanan yang memakan masa 10 hari. Tadi disebut dia bermula di bulan Rabiul Awal, dia bukan bulan Muharram, walaupun tarikh hijrah kita bermula dengan bulan Muharram, tapi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bermula dari bulan Rabiul Awal dan mengambil masa 10 ataupun 12 hari. Misi yang besar itu, perjalanan jauh itu perlu dirancang, dan Rasulullah SAW mengajar umat ini untuk merancang. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Apa yang dirancang? Sebagai contoh, Abu Bakar dia prepare 2 ekor unta di rumahnya, sebab dia Abu Bakar ni sentiasa menginginkan untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW. Sebab setiap kali ada kumpulan-kumpulan sahabat yang berhijrah ke Madinah, maka Abu Bakar akan tunggu-tunggu bila dia punya turn. Jadi sangat mengharapkan untuk bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan yang panjang itu. Diajar kepada kita Nabi Muhammad SAW turun daripada rumahnya bersama Abu Bakar, pergi menuju ke jalan yang bukan jalan yang sepatutnya pergi menuju ke Madinah, tapi mengambil jalan yang lain menuju ke Gua Sur. Dan daripada Gua Sur ada planning, dilantik anak Abu Bakar, Asma, untuk membantu, dan dilantik Abdullah anak Abu Bakar untuk membantu, dan dilantik Amir bin Fuhairah untuk membantu dalam perjalanan berkenaan dalam pelbagai bentuk bantuan. Amir bin Fuhairah diminta untuk membawa kambingnya untuk menghilang kesan-kesan dalam perjalanan padang pasir. Padang pasir kita tahu kalau ada sebarang pergerakan tapaknya mudah dikesan sebab nampak daripada jauh. Jadi mungkin boleh dikesan Nabi Muhammad bergerak ke arah mana. Maka dilantik Amir bin Fuhairah untuk tujuan itu. Dilantik anaknya, anak Abu Bakar, untuk membawa berita kepada Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam gua. Bawa cerita apa yang berlaku di siang hari, sampaikan kepada Rasulullah di Gua Sur. Balik Mekah pagi, turun balik, malam esok mari balik, bawa berita. Penuh dengan planning dan perancangan. Yang kedua, itu yang berkait dengan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengambil usaha dan ikhtiar untuk menjayakan perancangannya itu. Ini berkait dengan akidah kita umat Islam. Akidah kita mengajar untuk penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua perkara yang kita lakukan. Dan sebahagian daripada ajaran Islam juga mengajar kita supaya mengambil segala sebab dan musabab untuk menjayakan sesuatu perkara. Dan antara pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan hidup kita. Itu akidah. Peristiwa hijrah mengajar tentang kemanusiaan. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, perkara yang antara yang Rasulullah buat ialah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan Ansar. Kita tahu golongan Muhajirin golongan pendatang, dan Ansar golongan yang asal Madinah yang kemudian dikenali sebagai Ansar, penduduk tempatan, pribumi. Tentunya akan ada masalah kebiasaannya. Bila pendatang datang, biasanya ada masalah dengan penduduk asal. Jadi Rasulullah buat mempersaudarakan antara dua golongan ini, supaya rasa persaudaraan itu akan mengikat hubungan antara Muhajirin dengan Ansar. Dan persaudaraan ketika itu bukan calang-calang. Dia boleh melibatkan pembagi harta pusaka. Antara yang disaudarakan ini sampai bawa kepada boleh memfusaki harta. Ini peringkat awal Islam yang kemudian dinasahkan dengan wa'lul arham ba'dum aula bi ba'din fi kitabillah. Ayat
yang menasahkan itu ayat berkaitan pusaka. Sebelum daripada itu, pusaka antara Ansar dengan Muhajirin. Tengok, hubungan persaudaraan cukup kuat. Ini kemanusiaan. Rasulullah juga membuat piagam Madinah, Sahaifah Madinah, bagi mengatur urus hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Madinah. Ini unsur kemanusiaan yang ada dalam peristiwa hijrah. Yang ketiga, ada unsur rahmat Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmah al-ilahiyah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar di sepanjang perjalanan yang jauh itu. Rasulullah SAW turun waktu pagi, malam tu pemuda-pemuda Quraisy berkumpul di rumahnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku perkara cubaan tersebut, dan Rasulullah keluar sebelum pagi tanpa disedari oleh orang yang datang mengepung rumahnya untuk membunuhnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak kupas tentang peristiwa hijrah ini, terlalu banyak yang boleh kita huraikan, tapi boleh kita simpulkan dalam 3 perkara berkenaan. Hasil daripada hijrah berkenaan, saya nak pergi pada soalan, baru masuk soalan. Hasil daripada hijrah berkenaan, maka terbentuklah negara Madinah. Tetapi hijrah ini ada tempohnya. Apabila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, maka Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatihi wa innama jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tapi yang ada jihadun wa niyyatun. Satu jihad, dia kena niat untuk melakukan perkara kebaikan. Yang pertama, tiga urusan, satu sudah selesai. Sebab Rasulullah SAW telah balik ke Mekah, membuka balik negeri Mekah. Tidak timbul soal untuk berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi yang kedua dan ketiga itu kekal sampai sekarang. Jihad kekal sampai sekarang. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan yang kedua, yang ketiga itu niyatun, berniat untuk melakukan perkara baik dalam hidup ini kekal sampai kiamat. Maka daripada situ, hijrah tadi, apa lagi yang tinggal untuk kita? Jihad dan niat. Kemudian hadis lain, Rasulullah SAW ada menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu soalan yang dipertanyakan tadi. Orang Islam itu orang yang mana orang Islam lain selamat daripada tangan dan lidahnya, tak ganggu. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dulu boleh berhijrah bersama Rasulullah SAW, dan mereka itu digelar satu title yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, yang mana mereka dikenal sebagai Al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah, dan mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada title itu. Kita tak akan dapat title Al-Muhajirun dengan maksud berhijrah ke Madinah. Tapi kita semua entitled untuk dapat Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas kita sekarang ini, menginsafi diri tentang perkara-perkara yang kita selalu lakukan yang mungkin bertembung dengan ajaran Islam, dan kita balik kepada agama Allah. Maka itulah hijrah kita pada masa sekarang ini. Dalam pembahagian hijrah ini ada beberapa kategori yang dibincangkan para ulama. Satu, hijrah yang dipanggil sebagai hijrah bersifat tempat. Kita pergi ke satu tempat yang lain, itu berhijrah. Dan satu lagi hijrah dalam bentuk meninggalkan perkara maksiat, dan itulah hijrah kita sekarang ini. Dan orang berhijrah meninggalkan perkara-perkara maasi, perkara zunub, dalam bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut at-taibu kama la dzamba lahu. Orang bertaubat itu macam orang tak ada dosa lagi baginya.
diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks kita sekarang ni yang tak dapat title Al-Muhajirun yang disebut pada masa Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, tapi kita entitled untuk apa? Al-Muhajir, iaitu Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan kalau kita terlepas lagi peluang ni, maka tak ada lagi peluang untuk kita dapat title berkenaan. Kita dah terlepas Al-Muhajirun Mekah ke Madinah, itu dah confirm. Tapi Al-Muhajir man nahallahu anhu itu kita mesti pastikan kita memperoleh title itu supaya kita tidak terlepas dalam 3 perkara. Walaupun kita lepas Al-Muhajir yang pertama, tapi kita masih dapat Al-Jihad dengan niyatun. Jihad itu dengan makna lebih luas. Berusaha datang ke masjid ini, satu jihad, lawan nafsu. Dan berniat dan berusaha sampai ke sini, itu maksudnya niat, jihad wa niyatun. So mereka yang berada di masjid ini pada malam ini telah entitled untuk dapat jihadun wa niyatun. Dan antara kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk melakukan amal saleh. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu dengan kebaikan, ista'malahu. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ista'malahu? Bagaimana Rasulullah maksud ista'malahu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, an yuwaffiqa li amalin salih. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk melakukan amal saleh. Itulah tanda itu Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba itu. Insya-Allah kita entitled untuk itu. Mengisafi diri kita, manusia yang lemah, banyak dosanya, tapi kita bersegera minta ampun Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sebenarnya adalah al-muhajir yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Dr. Syed acap kali memberi jilingan manjanya kepada saya faham itu isyarat yang tentu yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan saya tidak melangkaui batas yang dikehendaki oleh pihak moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Saya jeling tu bukan bagi syarat suruh berhenti, sebab tertarik dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Sahibul Samahah Datuk. Antara poin yang penting saya nak gulung sedikit saja. Minta izin Dr. Hafiz sebelum saya masuk poin seterusnya, iaitu pertama, kebergantungan kita kepada Allah. Hijrah mengajar kita supaya betul-betul bergantung pada Allah. Banyak peristiwa, kalau Datuk sebutkan tadi, kalau nak cerita tu banyak yang apa diajar oleh Nabi, kenapa kita kena bergantung pada Allah. Tak kata ketika Nabi SAW di Gua Thur menyuruh dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu tentera Quraisy yang datang nak memburu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah ada dah depan gua tu. Tapi tinggal kalau tunduk tu dah nampak dah kelibat tubuh badan Nabi yang mulia, dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dengan kuasa Allah, alhamdulillah, dalam riwayat kita dengar cerita macam mana adanya burung merpati, ada sarang laba-laba seperti mana disebutkan dalam sirah-sirah Nabi yang masyhur, tuan-tuan. Selain itu juga Datuk menjelaskan tentang hijrah Nabi SAW, usaha dan ikhtiar. Kalau setakat pangkat Nabi yang sangat mulia yang Allah kurniakan kepada Nabi ni, boleh saja ya Allah Subhanahu wa taala nak bawa Nabi terbang daripada Mekah ke Madinah macam Isra' dan Mi'raj, tapi Allah sengaja suruh Nabi berusaha nak mengajar kepada kita, kalau nak berjaya kita kena berusaha. Dan seterusnya unsur kemanusiaan yang sepatutnya pada hari ini, tuan-tuan, Ma'al Hijrah ni mengajak kita kepada penyatuan, mengajak kita kepada bersatu. Saya ada baca dekat status Facebook ni, Datuk dengan Dr. Hafiz, ada luahan rakan Facebook saya, dia kata hari ni saja dekat dalam grup alumni sekolahnya dah 3-4 orang left group. Pasal apa? Sebab nak dekat musim pilihan raya ni duk bergaduh, duk bersindir. Dulu masa dekat asrama, masa dekat universiti, sebantal, makan sepinggan, susah bersama. Tapi lately ni seminggu dua ni, dia kata makin ramai tinggalkan grup.
Ini satu budaya yang tak baik. Sepatutnya ma'al hijrah ni semangat persaudaraan tu yang kita kena hidupkan, bukan left group, bukan kita nak sindir menyindir atas sebab perbezaan sokongan, perbezaan pemikiran politik dan seumpamanya. Kita kena utamakan dari segi sudut penyatuan ummah itu sendiri, tuan-tuan. Dan selain itu, nak ceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. Dan sebenarnya kalau saya nak gulung balik banyak sangat dan sangat bagus. Dan saya nak beralih kepada Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Hafiz tentang soalan kedua ni. Ni soalannya agak panas sikit. Ini berdasarkan cerita yang saya pernah dengar daripada seorang aktivis yang membantu untuk menyelamatkan ummah. Soalannya begini, Dr. Hafiz. Berdasarkan pencerahan yang diberikan oleh Sahibul Samah Datuk tadi, kalau kita nak benar-benar menghayati hijrah ni, kita kena apply hadis Nabi, iaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, menjadi lebih bertakwa. Berdasarkan hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan ista'malahu. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah bagi dia satu petunjuk untuk beramal soleh sebelum dia mati. Jadi persoalan sekarang, Dr. Hafiz, ya, ada sebagian masyarakat hidupnya ini susah nak tinggalkan dosa besar, susah nak tinggalkan hari-hari, tetapi solat tak pernah tinggal, bab puasa tak pernah tinggal, cukup nisab haul bayar zakat, tapi dosa besar tetap dia buat. Ini cerita daripada aktivis yang cerita pada saya. Dia ni golongan, boleh dikatakan golongan yang mengamalkan hidup songsang. Dia cari member sejenis, ya, dia buat tapi saya solat tak pernah tinggal, ya. Ada masa saya sedekah, ada masa saya berzikir, tapi benda dosa besar tak kira lah, bukan itu saja, banyak lagi dosa. Jadi kita nak tahu, boleh Dr. Hafiz terangkan, adakah ini juga namanya konsep hijrah yang Datuk ajak kita supaya kita hayati sebenar hijrah ini? Silakan Dr. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat saya, moderator Dr. Syed Syarizan, bersama dengan saya abang, rakan, guru, mufti saya, iaitu Sahibus Samahah, Profesor Madya Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, dan tidak lupa pada yang berusaha, Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Tahir, Nazir Masjid USJ 9 yang juga merupakan mantan LPU universiti tempat saya berkhidmat. Beliau berada di yang paling tinggi sekali lah, VC pun di bawah dia, saya di bawah pada VC lah. Dan tidak lupa kepada Ustaz Muhammad Zuhairi Muhammad Yusof, menjawab pada soalan yang telah diberikan oleh moderator tadi. Sebenarnya Dr. Syed ni yang dia buat soalan dia sendiri yang layak jawab, kan? Dan sebagai kebiasaannya, beliau adalah merupakan tulang kanan lah kita kata, ataupun tangan kanan kepada Datuk Mufti, kan? Level dia tu adalah level menjadi panelis yang kedua, tapi entah macam mana tiba-tiba saya tersesat masuk sebagai panel yang kedua. Jadi sebab tu bila ada Dr. Syed Syarizan, bila ada Datuk Mufti, apa yang Datuk Mufti cakap tu saya setujulah. Maknanya orang kata apa, tanpa sebarang bangkangan. Cumanya bila kata dah mai soalan kat saya ni orang Kedah, tuan-tuan, kalau katalah saya cuba nak cakap KL Selangor ni, semasa saya waras okey, tapi bila kata start saya bercakap tu dan rasa zuk tu, nak sampai ke tahap insaf tu, saya akan menggunakan bahasa negeri saya lah, kan? Tapi saya akan menggunakan bahasa yang tuan-tuan insya-Allah, datuk-datuk semua datin-datin di sana akan faham. Kalau tak faham, angkat tangan, saya akan bagi nombor, saya akan terangkan maksud dia. Baik, pada persoalan ini saya cuba untuk merumuskan dalam 3 perkara ataupun 3 poin utama lah, kan? Pada hari ini bila kata ditanya begitu pada masa yang sama,
ada orang yang mana dalam bab melakukan al-a'malus salihat, amal soleh ni dia memang pulun betul-betul seolah-olah syurga tu sebelah kaki kanan. Tapi dalam masa yang sama juga, bila kata masuk dalam part al-ma'asi, dalam part kemungkaran, dia juga juara, seolah-olah kaki kiri duduk di dalam neraka. Tuan-tuan, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala cuma buat ada dua tempat saja, satu syurga, satu neraka. Dia tak ada tengah-tengah untuk hak yang pulun buat dua-dua. Dia tak ada balance di situ. Syurga kita nak, neraka kita nak, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam, terimalah keamanan, keislaman, ataupun kita kata dalam bahasa USJ 9 ni, if you want to be a Muslim. Orang USJ lah kata, saya tolong sampaikan kan? Kalau nak masuk Islam, kalau nak jadi sebagai seorang Muslim, masuk semua. Jangan ambil orang kata apa, part-part tertentu yang kita boleh pilih. Mana yang kita suka, kita buat. Mana yang kita tak suka, kita tolak. Dan jangan kita ikut, Allah Subhanahu wa ta'ala pesan juga, jangan ikut jejak langkah syaitan. Dan jejak langkah syaitan, of course, dia akan kontrol dengan ad-dukhul fil islami kaffah. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik. Jadi di sini kita kena faham, kadang-kadang orang ni dia nak jadi baik, tapi dalam masa yang sama dia perlukan masa, pada pandangan dia lah, dia perlukan masa untuk sikit demi sikit meninggalkan kemungkaran. Zaman sekarang ni zaman orang banyak akses kepada maklumat, banyak tok guru. Selain daripada tok guru nyata, dia ada tok guru Google. Dia boleh surf, dia boleh ambil daripada mana-mana, dan dia boleh buat rumusan sendiri, dan dia boleh faham agama itu mengikut kaedah dia sendiri. Malah yang paling berbahaya pada pandangan saya lah ya, Tan Sri, apabila kita cuba untuk membuat satu pakej Islam, kaedah untuk beragama Islam, dan kita nak Allah terima cara tu kan. Kita tak nak ikut kaedah yang Tuhan buat, tapi kita nak kaedah yang kita sendiri buat kan. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak, dan kita mau Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf kaedah kita. Jadi cara ini bukanlah cara hijrah yang menginsafkan kesalahan kita. Ini adalah kaedah hijrah songsang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi menjawab isu ini, kadang-kadang betul Dr. Said, orang bertanya macam mana kan, nak kepada kebaikan, tapi pada masa yang sama bagilah masa sikit, bagi masa sikit untuk meninggalkan kemungkaran, untuk meninggalkan maksiat. Baik, perkara yang pertama yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan konsep pahala dan konsep dosa. Ini kita kena faham betul-betul. Bila saya kata kena faham betul-betul, saya tak maksudkan Datuk Mufti, saya tak maksudkan cuma saya cakap belah sini saya tak usik. Saya tengok belah sini. Maknanya kita kena faham betul-betul bahawa apabila seseorang manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan pahala. Dan dalam hadis menyebut satu kebaikan yang dilakukan itu maknanya akan diberikan pahala 10 kali ganda. Dia boleh up, boleh double pahalanya itu sampai 700 kali ganda. Dan begitu juga apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia melakukan dosa, dia melakukan kemungkaran, niat saja belum lagi, dia buat kemungkaran itu, barulah dia akan diberikan dosa. Itu pun satu. Dan melakukan kemungkaran ini bukanlah penghalang kepada
orang yang melakukan maksiat. Maknanya orang yang nak solat, oleh kerana kita nak azan ke Ustaz? Kita azan, okey, kita bagi laluan untuk azan dulu. Saya sambung tuan-tuan. Baik. Jadi dalam konsep pahala dan dosa ini, maknanya setiap portion itu dia ada ketetapan dia. Maknanya siapa yang buat dosa, maka dia akan direkodkan, dan sesiapa yang melakukan amal kebajikan, maka pahalanya itu akan dicatat. Baik, itu jelas. Yang keduanya, poin yang keduanya ialah kaedah beramal. Ini penting, kaedah untuk kita beramal dengan hukum syarak. Bila kata melibatkan hukum al-a'malus salihat dan ataupun al-ma'murat ataupun al-ma'asi dan juga al-munkarat, al-manhiyat, benda-benda yang perkara yang melibatkan dosa, melibatkan al-kaba'ir, dosa besar. Jadi ia kaedah untuk kita beramal dalam hukum syarak. Baik. Jadi saya menjawab berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha mastata'tum. Okey. Taatlah kepada Allah setakat mana yang kamu mampu. Dalam sebuah hadis yang menerangkan, menjelaskan ayat tersebut, iaitu sebuah hadis yang mana berbunyi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Muslim. Perkara yang aku larang kamu, aku tegah kamu, Nabi kata, berhenti. Fajtanibuhu ni maknanya berhenti terus. Kalau katalah tengah duduk minum arak, berhenti. Kalau katalah tengah duduk mencuri, berhenti. Stop. Bukan sikit-sikit. Saya ni kaki perempuan. Biasanya dalam sehari saya ada 3 perempuan. Saya skip 2, tinggal 1, boleh tak? Tak. Fantahu ni maknanya ketiga-tiga tak boleh bila kata melibatkan maksiat. Jadi para ulama menyatakan bahawa dalam bab tarkul manhiyat, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah ini, dia tak ada consideration kecuali dalam keadaan darurat, kena tinggalkan. Manakala melibatkan perkara-perkara apabila aku perintahkan kamu melakukan benda-benda yang wajib, benda-benda yang menjadi fardu ke atas kamu, maka fa'tu minhu mastata'tum, buat setakat mana kamu mampu. Meaning that mesti cakap orang putih pula dah. Dah duduk. Saya kat Shah Alam sana, section 7, saya cakap Melayu. Tapi bila mai sini nampak masjid ni, dia tercakap orang putih. Jadi dalam pertimbangan di antara meninggalkan kemungkaran dan juga melakukan maksiat, syarak tidak memberi sebarang consideration dalam melakukan kemungkaran. Benda yang haram kena tinggalkan. Manakala benda yang melibatkan kewajipan, di situ buat setakat mampu. Buat setakat mampu ni, kalau kita perhatilah Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin sekalian, banyak syarak bagi consideration. Semayang sebagai contohnya. Kalau boleh semayang berjemaah, main semayang berjemaah. Kalau tak boleh, semayang jemaah di rumah. Kalau boleh semayang, penuhkan rukun 13 itu, diri. Tapi kalau sakit, kita boleh duduk. Kalau katalah tak boleh, kita boleh, orang kata apa, berbaring, kita boleh dalam keadaan terlentang dan seumpamanya, as long as you semayang. Kalau katalah berpuasa, puasalah. Tapi kalau kata sakit, boleh berbuka puasa. Kalau bermusafir, boleh berbuka puasa. Zakat memang wajib, tetapi jika tak cukup haul ataupun tak cukup nisab, kerja, nak cukup nisab, tiba-tiba ekonomi gawat, modal hilang, tak kena zakat. Nak buat haji, ya nak buat haji, tengok pak buat rayuan, alamak, naik dah. Dia ada kategori rupanya B40, T20. Saya nasib baik, saya duduk bawah B40. Kalau kena Dr. Lokman, dia T20, pap 30. 30,890 kalau kata tak silap.
Duk menyimpan gaya nak pergi haji, naik. Gaya nak pergi haji, mati tak ada nak pergi buat haji. Tak ada masalah. Bukan salah tabung haji, tak ada masalah apa. Tapi disebabkan kerana al-istita'ah, jadi kewajipan haji itu tergugur. Itu satu dalam bab kaedah untuk kita beramal dengan syarak. Cumanya di sini, bila katalah kita ni masih lagi nak melakukan kemungkaran, sebenarnya kita kena ingat bahawa ending kita bukan di sini, tuan-tuan. Kan? Mungkin orang akan berkata, Dr. Zaid, bila kata kita tegur, orang cukup sensitif sebenarnya bila kita bercakap bab dosa, bab benda-benda haram ni. Tak payah cakap lah benda-benda haram ni, tak payah jadi Tuhan lah. Kan? Jadi mufti jangan menghukumkan neraka kepada orang. Kan? Ini sikit-sikit tak boleh. Ini cuba bagi boleh. Dia ingat hukum tu kerja mufti. Tak, mufti ni cuma menyampaikan hukum Tuhan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila orang kata apa, melibatkan benda-benda hak dosa, benda-benda hak stand ini, orang tak suka. Orang akan blame, orang akan kata serah kepada Allah saja untuk menentukan ke akhirat nanti ni. Tuhan saja yang boleh tahu letak kita ni masuk neraka ke syurga. Nanti dulu, jangan duk buat layak buruk dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW, dia cerita siap-siap kat dunia ni kaedah untuk kita beramal. Kita duk baca surah Al-Kahfi ayat yang terakhir sekali, qul innama uhiya ilayya annama qul uhiya ilayya annama ana basyarum mislukum. Dia saya ingat ayat tu kan, tapi terlupa bila kata mai jenis spontan ni. Poin ayat tu tahu mana, iaitu faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti ni, di sana nanti ni, falyamal amalan salihan, buat amal soleh, buat benda-benda yang wajib, buat benda-benda yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Sebab apa? Benda-benda yang melibatkan kemungkaran tu kena tinggal. Para ulama menyatakan bahawa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan al-qurban. Dan tidak ada kaedah, tidak ada hadis, tidak ada satu garis panduan daripada syarak yang menyatakan bahawa kita boleh taqarrub kepada Allah dengan ma'asi. Ini tak betul, ini tak kena. Punca dia sebab apa? Kerana umat Islam tidak boleh mengamalkan dualisme dosa, pahala dalam satu masa. Jika kita rujuk, kita tenung, kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, betapa bahaya sebenarnya apabila kita berjalan serentak, pahala kita buat, maksiat kita buat, kan? Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, fulanatun taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang fulanah. Di sini dia kata ada seorang perempuan. Sebenarnya orang perempuan jangan marah, sama aja. Sebab cuma dalam hadis ni disebut kerana kebiasaannya orang perempuan begini, jadi sebab tu dia sebut fulanah. Tapi lelaki pun ni sama naik. Seorang fulanah ini buat qiyamul lail dan juga berpuasa di siang hari. Hak wajib tak ada cerita lah, ni hak benda-benda sunat ni, kan? Dia buat segala amal soleh dan dia bersedekah, tapi pada masa yang sama dia menyakiti jiran dia, kawan dia, dengan lidah dia, dengan ucapan dia, sama ada ucapan direct ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui media sosial, kan? Ataupun melalui surat layang, kan? Apa Nabi SAW jawab? La khaira fiha, tak ada kebaikan pada dia. Hak dia duk buat banyak-banyak tu cuma satu saja, kerana besarnya dosa tu menyebabkan la khaira fiha.
hiya min ahlin nar, kata Nabi SAW. Dia ni masuk neraka. Tapi bagi orang tu, bagi fulanah, bila kata saya minta maaf Datuk Mufti, bila kata saya menaikkan orang kata pas suara, sebenarnya dia tak apa nak beradab dengan ulama. Sebab ulama ni, mufti ni dia macam tok guru kita, macam mak kita. Kalau mak kita tu suara takat tu, kita kena rendah pada mak kita. Saya mohon izin derhaka, bahasa istana ni. Jadi begitu. Baik. Jadi kalau tanya pada fulanah itu, dia sangat confident dengan amal dia, dengan qiyamul lail dia, dengan puasa dia, dengan sedekah yang dia lakukan. Tapi dia ignore satu benda yang dia pada perkiraan dia mungkin dia rasa benda tu kecil. Alah, setakat kita cakap-cakap, kita kutuk-kutuk, kita sakiti hati orang, lepas tu kita minta maaf lah kan, tak ada masalah. Kutuk dulu, kutuk, minta maaf kan. Jadi dalam situasi ni patutnya kan, Nabi boleh kata amal-amal solehnya itu mungkin apabila ditimbang berat kelak nanti ni akan menyelamatkan dia. Sebab apa? Sebab dalam hadis lain Nabi sebut kita nanti ni akan ditimbang. Kalau beratlah amal soleh kita, syurgalah kita. Kalau katalah beratnya maksiat kita, nerakalah kita. Tapi dalam part orang yang dia mengamalkan dualisme ni kan, Nabi kata hak kejahatan disebabkan daripada mulutnya itu menyebabkan la khaira fiha, amal kebajikan hak dia buat tu seolah-olah habis, hiya min ahlin nar, masuk neraka. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada hadis yang menyebut innaman syariba al-khamra, bukan tersilap. Hadis ni dia bukan begitu maksudnya. Idza syaribal khamra rajulun min ummati, jika seorang lelaki daripada umatku ya, la yashrabul khamra rajulun min ummati, tidak minum arak seorang lelaki daripada umatku, yaqbalullah minhu salatan arba'ina yauman, yang mana Allah terima solat dia selama 40 hari, tuan-tuan. Apa maksud dia? Maknanya dia sembahyang, tapi dia ni contoh. Dalam hadis Nabi sebut minum arak ni kira dosa besar lah. Oleh kerana dia minum arak, solatnya itu sah, tak perlu ulang, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, tak ada masalah. Cumanya pahala tu sama ada Tuhan hold, tahan saat, ataupun tak dapat pahala langsung selama 40 hari dengan sekali dia minum arak. Iyakum wal hasada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi hasad dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, atau kama qala. Hasad ni dia boleh makan al-hasanat yang kita duk buat tu, seperti mana api dia makan kayu. Sama ada api dia makan kayu, api yang besar, ataupun dia makan dalam bentuk sekam, tuan-tuan, kita tak perasan kan. Kalau tuan-tuan kita ni mai daripada kawasan Kok Diang, kawasan Bendang macam saya ni, orang cucuh padi ni, sebab bila dah habis ambil padi kan, orang nak buat bendang balik, orang akan cucuh sekam. Sekam ni dia tak menyala kok atas, dia makan kok bawah. Sedap-sedap sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, habis jadi abu belakang. Jadi bahayanya maksiat, kemungkaran ni kan, Nabi SAW peringatkan kita bahawa dia boleh menyebabkan modal-modal kebaikan yang kita buat itu akhirnya akan habis macam tu saja. Jadi ini peringatan Nabi SAW. Saya ambil sikit masa lagi. Dalam sebuah hadis yang lain, banyaknya hadis nak cerita bagi kata kaedah kita beramal seperti itu tak betul. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, aku ingat nak bagi tahu tentang satu kaum yang mana mereka ni melakukan kebaikan sebesar Jibal Tihamah. Jibal Tihamah ni kalau kita terjemahkan dia sebagai banjaran Tihamah. Kalau kita tak pernah sampai ke Tihamah, saya pun tak pernah sampai, tapi kita boleh surf dalam internet, tuan-tuan.
kita bawa contoh kat sini ni lebih kurang macam Banjaran Titi Wangsa lah. Kan? Banjaran Titi Wangsa ni luas sampai ke tahap jalan lebuh raya apa semua tak ada kot tu. Luas sangat. Jadi dengan pahala sebesar Tihamah ini tuan-tuan dan puan, tiba-tiba bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, faja'alahu Allah haba'an mansura, kata Nabi. Kosong. Jadi debu, nothing. Semua hilang. Yang kita duk nampak sebesar Jibal Tihamah, bukan satu gunung Tihamah tiba-tiba kosong. Punca dia sebab apa? Nabi SAW kata, sambungan pada hadis tu, Nabi kata, walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Rawahu Ibnu Majah. Mereka ni apabila mereka duduk, apabila mereka berhadapan, apabila mereka diuji dengan benda-benda yang haram, maharimillah ini, mereka buat. Banyak dah pahala, tapi my time minum arak, my time melakukan rasuah, sapu rasuah, apa saja benda-benda, patah lagi terlibat dengan riba dan sebagainya, tuan-tuan. Hak tu secara tak langsung dia makan habis pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan. Baik, yang terakhir, perkara yang terakhir sekali, iaitu yang kita nak betulkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, tentang salah faham. Apabila setengah orang dia kata dalam 4 pahala kita buat baik, Tuhan akan bagi pahala. Dalam 4 maksiat, dalam 4 dosa kita buat dosa, lepas tu kita dapat dosa. Jadi pandai-pandailah Tuhan nak timbang macam mana nanti ni. Oh, dia letak semua tu di hisab, orang kata apa, mizan nanti ni. Kalau berat ke syurga, syurgalah kita. Ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan fahaman, diresapi oleh fahaman hedonisme, pragmatisme yang dibawa masuk di dalam kaedah beragama. Orang Yahudi dulu, Allah sebut dalam Al-Quran, bila mereka ni mengamalkan riba, dia tak buat riba pada dia, tapi dia kenakan riba kepada orang lain. Bila diancam, dihukum oleh nabi-nabi mereka dengan dosa riba, mereka kata, qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ni, kita ni kalau masuk neraka ni 2-3 hari je, bukannya lama. Dia boleh main dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia confident. Bila kata kita buat baik, kita masuk syurga. Selagi mana kita beriman, kita akan masuk syurga. Ini adalah kaedah beragama yang salah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi kesimpulan, bila katalah kita solat sebagai contohnya, kita membaca, kaedah syarak kata kita membaca Al-Fatihah, tapi pada masa yang sama kita bercakap. Bila kata kita bercakap, cakap membatalkan solat. Tuan-tuan semayang punya khusyuk, elok apa semua, tiba-tiba tuan-tuan terkentut perut, sikit je kentut, bukannya kentut kuat pun, dia membatalkan solat kita. Hak daripada awal rakaat pertama, kedua apa semua tu tak sempat nak bagi salam, kan? Kerana terkentut sikit, kerana terketawa sikit, terkeluar bunyi huruf. Jadi macam itulah juga dalam kehidupan kita. Bila kata kita melakukan solat, kita solat mengikut segala rukun dia, syarat dia. Kita meninggalkan al-mubtilat, kita meninggalkan nawaqid, kita meninggalkan benda-benda makruh dalam solat. Jadi saya kembalikan semula, orang kata apa, pentas ini kepada Dr. Syed Syarizan. Semoga dengan penjelasan ini dapat membetulkan salah faham bahawa kita manusia, tuan-tuan dan puan-puan, nak serah dah tapi ambil lagi. Ini adalah cubaan untuk drag masa supaya tak ada soalan daripada orang kata apa, jemaah nanti ni. Sikit lagi, tak habis, tak ada nak habis. Tuan-tuan, kita sebagai manusia, kita tak maksum. Jadi kerana itu, orang yang tidak maksum, Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kesalahan seperti mana yang disebut oleh Datuk Mufti tadi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, diberi peluang kepada kita untuk bertaubat.
Bila kita melakukan dosa, kita bertaubat. Bila kita melakukan mungkar, kita bertaubat segera, dan hukum bertaubat adalah fardu ain. Tetapi yang jadi masalah pada hari ini ialah apabila orang ni dia bermain-main dengan konsep taubat. Tak apa, kita buat maksiat dulu, kita buat mungkar dulu, puas habis semua kemungkaran atas muka bumi ni kita rasa, baru kita bertaubat. Dan Allah akan for sure akan terima taubat kita sebelum pintu taubat tertutup. Ini adalah pemikiran yang salah dalam beragama yang telah kita betulkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terima kasih kepada Sahibul Fadilah Dr. Hafiz atas penjelasannya tadi. Konklusinya, dua alam ni haram. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, binatang dua alam ni haram. Tapi ini bukan binatang lah, tapi hidup dengan gaya hidup dua. Dosa dia buat, pahala dia buat. Tapi walau bagaimanapun, saya teringat kata Habib Omar bin Hafiz. Dia kata pelaku dosa besar ni dia dituntut untuk bertaubat. Samalah yang dikupas. Satu tanggungjawab, dosa besar ni perlu bertaubat dan taubat nasuha. Dosa besar ni tidak akan terampun kecuali dengan dosa besar. Dosa kecil terampun dengan sendirinya melalui amal soleh. Namun ya, selaku pelaku dosa besar ni juga bukan sebagai satu lesen dia meninggalkan amal soleh. Dia kena buat juga, semayang juga. Tapi jangan sebab dia ni pelaku dosa besar, tak payah semayang lah. Bukan. Dia semayang kena buat, wajib bertaubat. Dan apa yang menarik lagi, kata Habib Omar, dia kata insya-Allah hajat untuk bertaubat tu ada, tapi dengan berkat amal soleh tu akan menjadi keberkatan, membimbing dia menjadi orang yang lebih soleh. Tapi ala kulli hal, dalam apa konteks macam mana sekalipun, bertaubat wajib kita tinggalkan serta merta. Tak boleh kita nak tangguh-tangguh, sebab hayat kita ni tak tahu sampai bila lah Allah akan beri kita bernyawa untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih pada Dr. Hafiz. Saya nak kembali kepada Sahibul Samah Datuk Mufti Wilayah. Soalan ringkas tentang isu sekarang lah, isu contemporary kebetulan, dan memang sangat sesuai pada malam ini kita bersama dengan Sahibul Samah Mufti. Soalan pun agak-agak macam bunyi minta fatwa jugalah. Zaman sekarang ni, sehingga sekarang ni, kalau kita tengok fenomena umat Islam ni, dia suka berhijrah dekat negara-negara bukan Islam, seperti Eropah, dekat Amerika. Jadi ada jugalah yang bertanya, mempertikaikan, kenapa nak pergi berhijrah kat barat tu, sedangkan duduk kat sini Islam kita dijulang. Tak ada masalah, pemimpin Islam, alhamdulillah, syiar-syiar kita terbina dekat negara kita ni. Jadi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada negara kufar, Darul Kufar, ke Madinah untuk memperjuangkan dan mempertahankan akidah? Tapi kita pula duk sibuk-sibuk pergi Amerika lah, duduk sana, ambil kerakyatan dan sebagainya. Jadi minta Sahibul Samah tolong komen tentang isu ini supaya dapat memberi penjelasan kepada para pendengar, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Said, Fadil Said. Kita masih dengan tajuk berhijrah. Dan tadi saya sebutkan tentang la hijrata ba'da al-fathi illa jihadun wa niyyatun. Tidak lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, yang ada ialah jihad dan niat. Pada asasnya seseorang itu berhijrah ke tempat yang lebih baik, dan perkiraan utama sekali dalam berhijrah berkenaan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ialah untuk menjaga agamanya. Dan manusia dalam pemergiannya ke mana-mana di atas dunia ini ada sebab dan ada tujuan dia. Orang mungkin berhijrah kerana bekerja, mungkin kerana mencari ilmu, mungkin kerana mencari keluarga, rakan taulan, atau kerana semata-mata untuk melihat keadaan dunia luar. Dalam perkiraan ini, kalau seseorang itu pergi ke suatu tempat dan dia yakin dan pasti tempat yang dia pergi itu tidak membolehkan dia melaksanakan agamanya, maka haram dia pergi ke tempat berkenaan. Dia pergi ke tempat
memang tak boleh sembahyang, dilarang sembahyang itu. Tak boleh di situ untuk menutup auratnya, tak boleh di situ untuk berpuasa dan sebagainya. Maka kalau pergi ke tempat itu, maka itu dia telah melakukan satu perkara yang dia tahu dia tidak akan terjebak ke dalam maasi dan maksiat. Ketika itu haram dia pergi ke tempat berkenaan. Ada dibincangkan dalam fatwa-fatwa di kebanyakan negara, termasuk di Eropah sendiri. Dalam majlis fatwa Eropah, European Council, European Muslim Council, dia ada bincang tentang perkara ini sebab di sana menjadi tempat kebiasaannya ramai orang Islam pergi ke sana untuk berbagai tujuan. Dalam fatwa berkenaan, saya hanya berkongsi sebab ini pengalaman mereka. Tentu kita boleh belajar dari pengalaman mereka. Dia kata kalau seseorang itu pergi ke luar negara yang daripada negaranya negara Islam, dia pergi ke negara yang bukan Islam, dan kalau sekiranya untuk tujuan tertentu yang mungkin ada kemaslahatan yang dia fikir akan dicapai, maka perlu diukur dengan hukum yang ada. Dia mungkin jatuh dalam bab harus, mungkin jatuh dalam bab haram, mungkin jatuh dalam bab wajib ataupun sunat, makruh dan sebagainya. Perlu diukur mengikut hukum 5 yang ada itu, melihat kepada kondisi yang berbeza-beza antara seorang individu dan individu yang lain. Maknanya kalau kita boleh lihat kepada garis panduan fatwa ini, kalau kita pergi itu boleh membawa kepada tertinggal syiar agama kita yang asas, maka haram kita pergi ke situ. Kalau kita pergi ke situ dengan maksud untuk membina satu masyarakat Islam di sana yang lebih baik, berdakwah di sana, maka itu mungkin boleh masuk dalam bab sunat. Ataupun kita pergi ke situ kerana bagi membantu orang yang tertekan di sana, yang mana kita pergi di situ kita tidak tergadak agama kita dan kita perlu pergi ke sana untuk membantu, maka itu mungkin masuk dalam bab wajib. Maka segala perkara diukur dengan hukum yang 5 berkenaan. Semata-mata untuk pergi ke negara bukan Islam itu, untuk kita katakan terus haram, itu tidak boleh. Mesti diukur dengan hukum yang 5 mengikut situasi dan keadaan masing-masing. Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, juga menulis dan menjawab isu ini. Mufti Mesir mengatakan untuk pergi ke suatu negara yang bukan Islam itu, perkara yang utama sekali yang perlu dijaga ialah adakah syiar Islam akan dapat dizahirkan di situ ataupun tidak. Kalau kita pergi situ memang confirm dilarang solat, maknanya kita haram pergi ke tempat itu sebab tidak boleh kita dirikan agama Islam yang asas di tempat berkenaan. Jadi untuk menjawab persoalan ini, ya sekitar senario ringkas yang saya sebutkan tadi, masing-masing boleh mengukur pemergian masing-masing berada di tahap yang mana. Dan kalau kita balik kepada walakin jihadun wa niyyatun tadi, seorang berhijrah kepada Madinah sudah tidak ada al-muhajirun, tapi jihadun wa niyyatun itu kekal. Apa yang ada konsep jihad dan niat kepada kita semasa pergi ke tempat itu, kalau ada unsur untuk kebaikan agama ataupun ada unsur untuk kebaikan tertentu yang boleh kita capai dengan perginya ke situ, ke negara berkenaan, maka kita harus untuk pergi ke tempat berkenaan selagi mana syiar agama dapat kita jaga. Saya rasa di sini ramai pengalaman yang berada di luar negara. Saya pada pengalaman berada di negara Eropah beberapa tahun di sana, banyak tahun jugalah. Dan ada setengah-setengah tempat itu yang komuniti Muslim cukup kuat, cukup strong. Yang terbina di situ masjid, terbina di situ komuniti Muslim yang dapat memberi dakwah kepada orang Islam di situ dan juga kepada orang bukan Islam di situ, maka kita lihat di situ hidup ini tidak ada masalah. Untuk kita kekal dengan agama kita, beribadat bagaimana biasa, tidak ada masalah. Almarhum Yusuf Al-Qaradawi, dia juga ada mengupas tentang isu ini yang berkait dengan pemergian orang Islam ke negara-negara bukan Islam. Dia mengupas mengatakan, kalau semua orang Islam tak pergi ke negara berkenaan, bagaimana Islam nak berkembang di negara berkenaan? Islam itu berkembang di suatu tempat kerana ada orang Islam pergi ke tempat itu.
Tapi kita kena ukurlah, kita pergi itu untuk, adakah termasuk dalam jihadun wa niyyatun itu? Kalau tidak termasuk dalam jihadun wa niyyatun itu, elaklah daripada pergi ke tempat itu. Tapi kalau kita pergi, walaupun kita pergi untuk urusan kerja, ada kerja nak pergi, ada tujuan belajar, contoh belajar ilmu yang boleh kita gunakan balik untuk kebaikan umat Islam. Tapi kalau kita pergi, kita akan tenggelam di situ, itu dilarang untuk pergi ke sana. Sebab itu kita, pengalaman saya berada di negara Eropah contohnya, kita bentuk satu komuniti, persatuan pelajar dan sebagainya, untuk membantu pelajar-pelajar yang baru sampai. Jadi pelajar-pelajar yang baru ni, terutama yang A-level dan sebagainya ni, mereka ni perlu dijaga, dan pihak kerajaan pun ada peraturan tertentu untuk memastikan anak-anak kita di sana tidak tersungkur di sana dari segi keagamaannya. Jadi ada pemantauan dan sebagainya. Jadi kalau mereka ini dijaga betul-betul dan agama mereka dijaga, insya-Allah pemergian di sana boleh membawa kebaikan kepada orang di sana dan juga orang di sini apabila mereka pulang membawa ilmu yang diperolehi di sana. Tetapi perkukuhkan betul-betul jihadun wa niyyatun tadi. Perkukuhkan betul-betul tujuan pergi itu untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan lain daripada kebaikan. Walaupun tujuan bekerja, tapi ada kebaikan untuk agamanya, untuk dirinya, isterinya, anak-anaknya di tempat berkenaan, maka insya-Allah pemergian berkenaan tidak menjadi masalah dari segi hukum agamanya. Yang penting kekal dengan prinsip agama, jangan menggadaikan prinsip agama walaupun di mana kita berada. Duduk dalam negara pun kalau gadai prinsip agama sama saja. Yang penting kita pastikan di mana saja kita berada, prinsip agama terjaga, dan kita sentiasa berfikir untuk bawa kebaikan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita tak dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti. Ahku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan anak-anak kamu daripada api neraka. Itu yang penting sekali dalam perkiraan kita, dalam semua tempat yang kita pergi. Sama ada pergi melancong, mungkin pergi melancong, kalau betul caranya, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul, berjalan di muka bumi ini dan kamu lihat bagaimana kesudahannya orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masuk dalam bab itu. Saya masa kita lihat dia semasa pengalaman di luar negara, banyak kumpulan-kumpulan dakwah yang masuk ke negara-negara berkenaan di luar ini, dan mereka dapat menyampaikan dakwah dengan baik di situ dan berkembang komuniti Islam di situ. Ini jasa orang pergi dengan tujuan yang baik. Dia pergi tujuan untuk menyebarkan agama di sana. Itu tujuan yang baik. Mungkin masuk bab hukum wajib tadi, atau masuk bab hukum sunat tadi. Di samping ada juga yang pergi yang tenggelam di sana. Itu dah masuk bab haram tadi. Ini perlu diukur mengikut situasi dan keadaan kondisi masing-masing. Tidak satu level yang khusus, yang umum untuk kita boleh putuskan dalam hal yang berkait dengan keberadaan kita di negara-negara yang bukan Islam. Jadi sangat straightforward saya rasa. Itu sahajalah pesan yang dapat saya kongsikan. Baik, alhamdulillah, syukur. Jawapan yang sangat tuntas dan tepat, boleh dikatakan jelas. Lega rasanya yang berhijrah tu, sebab kita pun ramai juga saudara-saudara kita yang duduk sana bekerja dan sebagainya. Alhamdulillah, tak ada masalah rupanya. Bahkan kalau ada sebahagian masyarakat kita yang berhijrah ke negara Eropah, jelas sana pun syiar masih lagi boleh terbina, dan kesan umat Islam yang berhijrah ke negara-negara bukan Islam memberi kesan yang impaknya cukup baik atas nama Islam, iaitu Islam tersebar, yang makin ramai orang masuk Islam dan seumpamanya. Baik, masa pun tak banyak sebenarnya, cuma ada soalan terakhir. Soalan terakhir ni saya minta Dr. Hafiz jawab, dan hujung sekali tambah sekali dengan penggulungan. Tak payah nanti masuk pusingan ketiga. Baik, dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa'budun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya bumi aku ini luas. Firman Allah, Allah kata, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya muka bumi aku ni luas, maka sembahlah aku, melakukanlah ibadah kepadaku.
Ni pengalaman saya. Saya suka buat soalan berdasarkan pengalaman saya. Ada orang ni dia kata, Ustaz, ayat ni Allah suruh kita melancong. Ni trending sekarang ni. Cappadocia lah, Istanbul, apa lagi, ya, London, oh trending. Ayat ni Allah suruh kita beribadah melalui pelancongan. Allah kata bumi ni luas, pergilah. Sini menunjukkan melancong ni ibadah. Dan ada juga yang kata, Ustaz, ayat ni juga menunjukkan bahawa melancong tu pun berhijrah juga. Kalau nak berhijrah macam Nabi dah tak ada lagi dah. Tapi inilah hijrah yang kita ada. Tapi bukan hijrah selama-lama, hijrah sementara. Seminggu pergi sana, lepas tu balik Malaysia balik. Jadi minta tolong Dr. Hafiz komen secara ringkas tentang maksud ayat ni. Betul ke konsep ataupun pemahaman seperti itu? Ataupun bak kata orang, selagi mana boleh tunggang agama, dia nak tunggang agama ke macam mana? Boleh komen sikit Dr. Hafiz, ringkas insyaAllah. Terima kasih Dr. Said. Saya cuma pegang pada poin ringkas. Tu dia punya isyarat signal kan, agak kasar banyak. Ringkas dan padat. Baik. Baik. Saya cuba meringkaskan begini. Melancong dia ada dia punya istilah dia dan dia mempunyai konotasi hukumnya. Sebagaimana hijrah, dia ada istilah dia ada mafhum dia, seperti yang telah diterangkan dalam pusingan awal dahulu oleh Datuk Mufti, dan dia ada konotasi dia. Jadi kita seperti di dalam Al-Quran ini ada bicara tentang melancong ataupun disebut sebagai as-sair ataupun as-safar ataupun as-siyahah. Jadi dia ada hukum dia. Manakala hijrah juga ada cerita dia dalam Al-Quran, kan, dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah. Jadi kedua-duanya itu ada cerita dan kita tak boleh mengambil ataupun kita twist, kita guna pakai hijrah itu pada pelancongan, pelancongan itu pada hijrah. Kita kena merujuk kepada maksud kondisi sebenar. So, kalau tidak, dia akan berlaku salah faham, ataupun dalam bahasa hari ini dia akan berlaku penunggangan terhadap orang kata apa, agama. Macam orang jual kurma lah, kan? Dia nak jual kurma aja, dia bawa hadis tentang kelebihan kurma. Dia jual madu hak yang dari lebah, bukan madu hak yang ada IC. Madu hak ada IC kita ada package, kan? Dia ada package platinum. Kalau di sebelah utara sana, saya bukan ejen sebenarnya Tan Sri, tapi saya terlibat dalam kajian kes kahwin lari ke Thailand tu. Dia ada package rupanya Thailand, package platinum, package emas, semua layak ya. Dia tak ada had umur sebenarnya, asalkan mampu. Dia ada package emas, dia ada package perak, boleh bermalam di sana apa semua siap-siap sebelum balik ke sempadan. Itu untuk orang yang bawa package madu. Macam-macam lah. Kalau katalah dia jual hadnu, dia jual cuka, dia buat main hadis cuka, dia tunggang habis hadis cuka, orang pun pakat beli, bukan kerana cuka tapi kerana dalil hujah yang digunakan. Celah-celah tu Dr. Said pula yang cakap, kan, laku habis, stok cuka tak cukup. Jadi begitu. Baik, kalau kita perhatikan, kita tengok bahawa as-safar ataupun pelancongan ataupun as-siyahah ini dia ada connection dengan hijrah. Hijrah adalah merupakan al-intiqal min makanin ila makanin litabid, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat untuk satu tempoh yang lama, sampai bila-bila, just go for good lah orang kata, kan, tak balik dah. Seperti mana hijrah, umat Islam bersama dengan Nabi pergi ke Madinah, tak tahu bila nak balik, sehinggalah datangnya peristiwa pembukaan kota Mekah, barulah dapat balik pada tahun ke-8 ke ke-9 hijrah. Tapi semasa mereka keluar berhijrah dengan Nabi, dalam minda mereka, dalam jiwa mereka, mereka tinggalkan semuanya tuan-tuan dan puan, tak balik dah, kan, tak balik dah. Kalau saya ni asal dari Kedah, kerja di Kedah ni Tan Sri cuma 2 tahun saja sepanjang hayat ni. Sepanjang hayat atas muka bumi ni 2 tahun saja kerja di Kedah.
Hak lain tu semua di Selangor, di Perak, di Pulau Pinang, dan datang pula orang kata apa di Selangor. Baik. Manakala kita pergi ke satu tempat, al-intiqal min makanin ila makanin la ditakbir, bukan untuk satu tempoh yang lama, ini adalah dinamakan sebagai safar ataupun musafir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita umat Islam, kita dituntut untuk berhijrah. Hijrah dalam konteks kita pada hari ini adalah hijrah mengubah daripada kehidupan yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan yang Tuhan nak. Al-muhajir wa man hajara su, man hajara al-fahsya, seperti mana yang dibacakan oleh Dr. Said masa mukadimah tadi. Jadi hijrah ini adalah umat yang berhijrah. Kita berhijrah, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemungkaran, try to be good, projected ourselves as a good person, jadi orang baik. Itu wajib. Dan kita juga dituntut untuk menjadi umat yang bermusafir. Banyak ayat-ayat yang berbunyi. Sebagai contoh, dalam surah An-Nahl ayat 69, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin, yang dibacakan oleh Datuk Mufti. Tuhan suruh kita pergi bermusafir, pergi berjalan. Tapi pergi berjalan di situ, jangan duduk kat situ, balik-balik ke rumah kamu. Bila balik di rumah kamu, buat perubahan, ambil iktibar. Kan? Saya berada di Timur Tengah, pernah berada di Timur Tengah 5 tahun. Kan? Bila kata kita duduk di sana, di beberapa negara Arab di Timur Tengah, kita dapati cara kehidupan di sana, banyak benda yang aku bersyukur sangatlah aku duduk di Malaysia ni. Kan? Seronok sangat. Tuan-tuan, nak renew kita punya visa pelajar tu, kan? Visa pelajar tu kena pergi beratur di Mu'uskat Abbasiyah masa tahun 92. Pukul 6 pagi semayang subuh sampai pergi semayang, pergi beratur tu panjang. Beratur panjang untuk geng wafidin ni, maknanya foreigners lah. Dia nak buka tu pukul 8, cuba bayang. Dan khatam Al-Quran 45 juzuk. Tapi yang bijaknya Port Turki, dia datang lewat, lepas tu dia tulis nama, dia bubuh nama dia ke atas, kemudian dia bagi kita, Dr. Lokman tulis, Dr. Said tulis. Kita hak duduk depan ni jadi nombor 2, nombor 3, dia duduk depan. Bila buka saja pukul 8, masuk ke kaunter tu, lepas 10 orang tu dia tutup. Dia kata hak mana yang ada tu bukrah, tigi ba'adin bukrah, datang esok benda yang sama, sampai ke tahap saya kata kalau tak kerana ada Al-Azhar ni, aku tak mai dah Mesir. Tobat lillah, aku tak mai dah. Memang tak pi dah tuan-tuan. Rasa teringin nak pergi ke Eropah. Orang yang sebab tu pada hari ni kita duduk di negara-negara yang negara Islam ni, kita tak jumpa sistem Islam kat sana. Bukan sistem politik, tapi sistem kehidupan. Kita berada di negara bukan Islam. Di sana ada agama bukan Islam, tapi dia ada sistem yang support umat Islam. Jadi jika diberi pilihan kat mana kita boleh praktis agama kita dengan selesa, kita akan cari tempat yang selesa, mungkin di negara bukan Islam. Jadi sebagai umat Islam, kita diminta untuk bermusafir dan kita diminta untuk berhijrah. Sebagai umat yang bermusafir, mau tidak mau kita akan termusafir dengan mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Kita akan pergi ke Al-Haram. Dan kita terpaksa bermusafir untuk menuntut ilmu. Kita terpaksa bermusafir untuk menyebarkan dakwah. Macam mana dalam cerita Rihlah Ibnu Battutah, ya, 30 tahun dia bermusafir. Apabila daripada Tancah Maghribi dia pergi ke Mekah, dia tengok orang Islam kat sana colourful, kan? Ada variety, tinggi, rendah, kulit, hidung, mancung, handsome macam tuan-tuan, huduh macam saya. Jadi bila kata dia tengok pok ni main mana, datang daripada mana, negara mana, akhirnya dia pun memulakan rihlahnya selama 30 tahun seorang-seorang. Dan dia abadikan dalam buku dia Tuhfatun Nuzar fi Ajaibil Ansar wa
wa ghara'ibil akhbar, kalau kata tak silap saya. IKIM menterjemahkan buku ini, lebih kurang 10 tahun lepas. Tuan-tuan boleh ambil di situ. Dan kita terpaksa bermusafir untuk berkahwin. Sama ada kita berkahwin isteri kita orang Selangor, ataupun kita bawa isteri kita berkahwin di Thailand, isteri nombor 2. Kita terpaksa bermusafir. Ramai saya duduk di Kedah, ya, ramai musafir dari Selangor. Saya tak pasti USJ 9, tapi mungkin USJ 2 agaknya, yang mengambil package platinum yang saya katakan tadi untuk bermusafir ke sana. Satu cerita tentang Dajjal. Setengah orang ni bila kata masuk cerita konspirasi, cerita Dajjal ni, dia cukup seronok, jegil biji mata dia, kan? Cerita tentang Dajjal ini dia disampaikan oleh seorang sahabat, Tamim Ad-Dari, bersama dengan 30 orang delegasinya yang mereka bermusafir. Mereka berjalan, mereka berjaulah, mereka melancong, terperangkap dalam satu pulau. Bila kata mereka balik, mereka menceritakan pada Nabi SAW tentang kisah Dajjal. Dan kisah Dajjal daripada pelancongan, saya nak kata daripada pelancongan ni boleh dapat ilmu. Cerita tentang Dajjal tu disupport daripada kisah pelancongan Tamim Ad-Dari, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini kita nampak yang mana melancong ini dia menjadi ibadat, bergantung kepada niat kita. Dan seperti mana kita dituntut untuk berhijrah menjadi umat yang muhajir, dalam konteks muhajir kepada kehidupan yang lebih baik, kita juga dituntut untuk menjadi umat yang musafir. Cuma bila kata musafir, ambil iktibar, balik ke tempat kamu, lakukan hijrah pada diri kamu. Hijrah fizikal sudah tidak ada, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah, seperti yang dibacakan tadi. Tapi yang ada pada hari ini adalah hijrah ruhiyah, hijrah nafsiyah, hijrah meninggalkan an-nafs al-ammarati bisu, nafsu-nafsu jahat yang ada di dalam jiwa kita, yang mendorong untuk menjadikan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, lega Dr. Syed. Duk bagi isyarat tak faham, sebut kesimpulan. Kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan, mudah cerita ginilah. Kita ambil ibrah daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat Islam. Kita dapati bahawa dia sangat berbeza daripada perang, dia sangat berbeza daripada infak, dia sangat berbeza daripada tuntutan syariat yang lain. Kerana peristiwa hijrah ini melibatkan semua umat Islam. Kanak-kanak, orang dewasa, orang lelaki, orang perempuan, al-mustad'afin, semuanya diminta supaya berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam once in a lifetime. Semua keluar. Meaning that apabila kita nak berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik, sama ada kita dah balik, orang muda, orang tua, yang dah pencen ataupun belum pencen, lelaki ataupun perempuan, tak sihat sekalipun kena berhijrah, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemungkaran. Dan akibat dia, kita kena ingat bahawa dalam setiap hijrah pasti akan ada tadhiyah, pengorbanan harta, pengorbanan nyawa, keluarga dan sebagainya. Benda yang sama juga bila kata kita nak berhijrah jadi baik. Kita mungkin terpaksa mengorbankan harta kita, kita mungkin terpaksa mengorbankan pangkat dan kedudukan kita, kita mungkin terpaksa mengorbankan kaum keluarga kita, rakan-rakan kita. Untuk apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit rumusan saya tentang tajuk hijrah menginsafi kesalahan. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Hafiz. Lega saya. Akhirnya saya dah standby tadi, dah ingat nak bertaubat daripada melancong. Rupanya tak ada masalah melancong, rupanya ikut niat ya.
Dr. Hafiz dah fatwa kata boleh, okey lah, cuma niat kita kena betul, tujuan kita betul, ya. Tak perlu nak samakan melancong dengan hijrah. Dalam Al-Quran sendiri pun banyak menggalakkan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sebagai penutup, kita boleh katakan bukan round ketiga, cuma saya minta ihsan daripada Sahibul Samah Datuk Mufti untuk buat penggulungan terakhir, kesimpulan daripada keseluruhan yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tajuk hijrah, ya, berhijrah daripada kesilapan dan seumpamanya. Baik, dipersilakan Datuk. Sebelum kami berhijrah daripada kursi ini, sebagai penutup, mungkin saya boleh simpulkan dalam hidup kita ini dua perkara saja: buat baik, tinggal benda tak baik, beramal soleh, dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud al-muhajir yang disebut al-hadis, al-muhajir, orang berhijrah itu ialah orang man hajara man nahallahu anhu, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim itu boleh berada dalam dua keadaan ini, satu beramal saleh dan yang kedua meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya seorang muslim yang berjaya di dunia dan hari akhirat. Apa-apa pun ayat dibaca oleh Al-Fadhil Dr. Hafiz tadi, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah amal yang saleh. Sebab amal saleh ini ia akan menjadi perkara yang paling diingini oleh orang walaupun dia sudah mati. Sebab itu dalam kubur, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Duduk dalam kubur ni, mati dah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, buat keluarlah kami balik, berkubur hidup balik, na'mal salihan, kami nak buat amal soleh, ghairul ladzi kunna na'man, lain dah daripada kami benda-benda jahat yang kami buat dahulu. Dan begitu dalam hadis yang lain, ayat Quran banyak menyebut tentang, dalam surah yang paling pendek, antara yang terpendek, wal asr innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Maka itulah tujuan daripada pengajaran hijrah Rasulullah SAW. Biarlah hijrah yang kita sambut ini hijrah yang memboleh perubahan kepada kita semua, daripada benda yang tidak baik kepada yang baik, yang baik kepada benda yang lebih baik, dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara yang dikatakan sebagai al-muhajir, orang berhijrah, untuk kita yang tidak lagi sempat dengan hijrah ke Madinah, sebagaimana maksud hijrah yang kita hayati, yang kita baca sejarahnya yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi saya rasa itulah sebagai penutup. Mudah-mudahan tidak mengazabkan tuan-tuan dengan masa yang panjang, dan mudah-mudahan kita semua diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit perkongsian pada malam ini ada kebaikan untuk kami juga dan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang al-muhajir yang dimaksudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya serahkan kembali kepada saudara Dr. Said, moderator yang berjaya pada malam ini. Baik, terima kasih Sahibul Samah Datuk Profesor Madya Dr. Lokman bin Haji Abdullah atas penggulungan yang ringkas dan padat tadi. Jadi secara rasminya boleh dikatakan, ya, hari tamat sudah forum kita yang penuh barakah ini. InsyaAllah ada masa kita akan bertemu lagi, dan kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengajar, terutama pihak masjid Tan Sri Syed Zainal Abidin serta Barisan Takbir yang atas usaha dan dengan jayanya menjayakan dan menganjurkan majlis forum yang berkat ini. Tak lupa juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kerana sanggup sudi tunggu dengan penuh sabar, berminat untuk mendengar kupasan-kupasan yang menarik daripada dua ahli panel kita. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada dua ahli panel kita, saya bersama Datuk dan Saudara Fadilah Dr. Hafiz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lalui pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting, mudah-mudahan akan menghinggap di hati kita terhadap
apa yang kita dengar pada hari ini mengenai penghayatan ma'al hijrah yang sebenar. Mudah-mudahan kita diberkati dan kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Berhijrah untuk mempertingkatkan ibadah kita, berhijrah untuk meningkatkan ketakwaan kita, yang mana semua ini merupakan bekalan yang membantu kita dekat akhirat kelak. Sebagai penutup, izinkan saya membaca serangkap dua pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Saya minta maaf selaku moderator kalau ada salah silap, minta maaf lah. Kalau tersasul ataupun bahasa yang kurang disenangi, saya minta maaf. Dan satu lagi pantun, sebab Dr. Hafiz orang Kedah, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Sudah selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.